Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad allazi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad الموافق التفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada di bawah kemah ini di pekarangan Masjid Al-Malik Al-Khalid pada petang Jumaat yang berbahagia ini dapat sama-sama kita sambung pengajian kitab turas kita, iaitulah kita menggunakan kitab Matan Ummul Barahin ataupun Matan As-Sanusiyah, dan kitab yang kedua insya-Allah Matan Safinatun Najah insya-Allah. Alhamdulillah kita dapat sambung semula pengajian kitab kita yang sudah lama kita berhenti disebabkan cuti SEM yang lalu, dan pada minggu yang lalu minta maaf tak sempat saya nak hadir kerana sibuk untuk selesaikan urusan walimah di rumah. Alhamdulillah pada minggu ni dapat sama-sama bersama-sama dengan adik-adik dengan suasana yang berbeza. Sebelum ni kita buat di masjid, dalam masjid ni kita buat di luar masjid, bawah kemah. Ni nak lena susah sikit kan. Kalau nak lena dalam masjid tu alhamdulillah boleh lena, tapi kalau lena ni takut jatuh tergolek ke bawah atau baik. Jadi insya-Allah pada petang ni dengan suasana yang agak panas dan di musim kemarau ini, salah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa taala yang rata-rata tempat, dan kita pun tak kecuali sebentar tadi melakukan solat sunat istisqa meminta hujan. Ini di antara salah satu bentuk bala Allah Subhanahu wa taala ke atas umat akhir zaman. Dan apabila kita melaksanakan solat meminta hujan ini, seolah-olah menjadikan kita benar-benar berharap dan bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah kita ini tidak ada pergantungan dan tidak ada tempat yang untuk kita minta melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini juga sebagai salah satu tanda bahawa kita ini hampir untuk menemui kehancuran, iaitu hari kiamat. Sebab apa? Dua tanda yang agak besar ataupun tanda-tanda kiamat. Salah satunya akan berlakunya peperangan demi peperangan. Jadi maksudkan dengan peperangan ialah peperangan pada laluan utama untuk masuk ke Baitul Maqdis. Itulah sekarang ini di Mesir dan juga berlaku di Syria. Maka itu benda yang sedang berlaku dan berada di hadapan mata kita. Peperangan demi peperangan. Dan yang seterusnya, peperangan yang akan dihadapi oleh umat manusia ini ialah berperang dengan kemarau yang panjang. Itu juga di antara salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi wallahu alam, kiamat kita punya kemarau ini nak bertahan sampai bila? Cuma ada riwayat yang menyatakan bahawa sebelum Dajjalnya turun, kemarau akan berurutan hampir 3 tahun. 3 tahun tak diturunkan hujan.
Jadi ketika itu turun Dajjal bawa ayam FNN. Allah semua terlihat kan. Dajjal keluar ni bawa ayat ni ya, ayat keluarga ni ya. Siapa nak ayat, siapa nak ayat. Jadi ketika itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tangkal yang dibekalkan kepada kita ialah kita diminta untuk memperbanyakkan membaca 10 ayat yang awal dalam surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir juga dalam surah Al-Kahfi. Itu sebagai bekal kita untuk menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan kita pun sama lah, bila mai hari Jumaat ni disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Maka kita yang masih belum sempat lagi membaca surah Al-Kahfi, maka disunatkan kepada kita untuk sama-sama membaca. Dan ini adalah sebagai pendidik kepada kita dan sebagai peringatan sebelum kita bertemu dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah Dajjal. Muslimin dan muslimat, mahasiswi dan mahasiswa yang rahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi petang ni kita sambung lagi pembicaraan kita pada berhenti kat mana itu? Lupa dah. Ada siapa ingat tak? Kalau tak ingat kita baca mula balik. Kita berhenti di mana? Ingat tak? Kat mana? Kuasa Allah. Okey, kita masuk pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6 pada baris yang kedua daripada atas, iaitulah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dalam bab salbiyah, iaitulah sifat menafikan tentang sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita membicarakan berkenaan dengan sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Iaitulah 4 sifat salbiyah yang telah lalu. Iaitulah sifat salbiyah ialah sifat nafi, sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang ni kita nak melengkapkan sifat salbiyah yang ke-5, iaitulah wal wahdaniyatu. Wal wahdaniyatu iaitulah sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Itu matan berkenaan dengan sifat al-wahdaniyah. Dan kita ulang sekali lagi berkenaan dengan sifat-sifat dan kategori-kategori untuk kita ulang semula. Iaitulah sifat 20 ini terbahagi kepada 4 kategori. Kategori yang pertama ialah sifat nafsiyah, iaitulah terkandung pada kategori yang pertama ini ialah berkenaan dengan sifat al-wujud, sifat adanya Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah sifat nafsiyah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa yang lebih sesuai kita gunakan. Kalau kita nak sebut nafsiyah ataupun sifat diri Allah taala, agak kurang sesuai bahasa tersebut nak menterjemahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah salbiyah yang kita sedang bahaskan. Iaitulah sifat salbiyah ialah berkenaan dengan perkara sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bicarakan berkenaan dengan al-qidam, maksud qidam ialah sedia kala ataupun yang sedia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita membicarakan berkenaan dengan sifat salbiyah,
kita maksudkan laisa awwaluhu bi syai', tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan kalimah tidak, maksudnya terjemahan yang paling tepat bagi nak menterjemahkan sifat salbiyah bukan pada zahir kalimah tersebut, tetapi menterjemahkan pada sebalik makna salbiyah, tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala, ternafi, tidak ada makhluk ataupun satu kejadian yang wujud sebelum daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita nafi sia-sia. Jadi mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada zahir ayat yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah taala duduk bersemayam ataupun duduk di atas arasy. Nah, pandangan yang salah kalau menterjemahkan secara zahir. Sebab apa? Allah Ta'ala wujud sebelum adanya sesuatu. Arasy itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh kalau kita buat satu bandingan, Allah Ta'ala juga makhluk. Allah Ta'ala ni bukan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala juga makhluk. Bila arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala juga makhluk, maka dia ataupun arasy ini kewujudan dia sesudah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kata Allah taala duduk di atas arasy, sebelum kewujudan arasy, Allah taala duduk di atas apa? Kalau sebelum kewujudan arasy itu Allah taala duduk di atas apa? Boleh jawab tak? Jangan jawab pening, saya takut dia masuk tanjung rebutan. Memang takkan jawab, tak boleh nak jawab. Sebab apa? Itu makhluk. Bila makhluk, dia akan nak bandingkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, laisa awwaluhu bi syai', tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bincang bab baqa. Baqa maksudnya kekal. Ya, kekal juga tepat maksudnya, tapi yang lebih tepat, yang saya ulang sekali lagi, makna yang lebih tepat bukan kekal Allah Subhanahu wa taala, laisa akhiruhu bi syai', tidak ada pengakhiran bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan yang paling tepat sekali. Bila tidak ada pengakhiran, maka makhluk yang seakhir-akhir sekalipun Allah taala tetap kekal sampai bila-bila, tidak akan berlaku kemusnahan. Tidak akan berlaku kemusnahan sama sekali, tidak akan berlaku kemusnahan. Dan kemudian wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah bersalahanlah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tak serupa. Maksudnya dengan kita meletakkan sifat salbiyah, kita meletakkan sifat nafi di hadapan, maka jawapannya bagi sifat ini tidak serupa Allah taala dengan makhluk, tak sama. Melihatnya Allah taala bukan dengan mata, kita melihat guna alat dengan mata. Tak serupanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh melihat pada cahaya dan benda yang berwarna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh melihat bunyi, boleh melihat bunyi angin, boleh melihat bunyi apa-apa yang berkaitan dengan bunyi, boleh melihat warna bunyi tersebut. Tapi kita tak boleh, disebabkan penglihatan kita terbatas. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, iaitulah yang dimaksudkan dengan sifat yang keempat yang kita bincangkan pada perbahasan yang lalu, iaitulah ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, iaitulah berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan diri sendirinya, dengan sendirinya, maka tiada berkehendak kepada sesuatu. Itu maksudnya ay la yaftaqiru ila mahallin, tidak berkehendak kepada sesuatu dan tidak berkehendak kepada perbuatan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala berdiri dan hidup dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan empat sifat yang telah lalu. Jadi bila kita belajar sifat 20 ini, walaupun tidak menyeluruh seperti mana yang dibincangkan di dalam Asma'illahil Husna, tetapi secara umumnya bila kita bincang berkenaan dengan sifat 20 ini, secara umumnya kita mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal wahdaniyah,
iaitulah sifat Esa Allah Ta'ala. Selalu di sini kita akan ditanya, apa beza wahid dengan ahad? Jadi selalu orang kata, orang yang mengaji akidah ni atau mengaji usul ini akan ditanya, apa beza wahid dengan ahad? Wahid satu juga, ahad pun satu juga. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi tak disebutkan qul huwallah dengan kalimah al-wahid, tidak disebut dengan kalimah wahid. Maka sudah pastilah ada perbezaan di antara perkara tersebut. Disebabkan ahad dan wahid ini perkara yang berbeza. Ahad ialah Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wahid satu, kalau satu ini boleh dibahagi-bahagikan. Contohnya, kalau saya kata satu, seorang je saya ni. Dalam dunia ni nama Muhammad Hanif ramai, tapi yang nama Muhammad Hanif bin Harun pun ramai juga. Sebab nama, kadang-kadang nama Muhammad Hanif bin Harun pun ramai, tapi orang tu satu je. Yang lahirnya berapa hari bulan, yang umur dia sekian-sekian, satu je. Tapi satu tu boleh dibahagi-bahagikan. Contohnya apa? Kita tangan kita bahagikan, boleh dipotong-potong. Kalau satu kita ni boleh dibahagi dua. Satu kita boleh dibahagi dua, boleh dikatam-katamkan, boleh dibelah-belahkan. Itu maksud wahid, itu maksud satu. Tapi kalau ahad tidak boleh dibahagi-bahagikan. Kalau ahad Esa, dia bukan bilangan. Kalau satu bermulanya sebelum tiada, satu bermulanya sebelum tiada. Ada nombor satu, bila nombor satu dia nak main nombor dua. Kahwin dah, Alhamdulillah. Dah berkahwin, dah main nanti yang nombor tiga pula, anak pula. Nombor tiga main anak yang seterusnya. Maka begitu dia bertambah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan, tak sesuai kita sebutkan dengan kalimah wahid, tetapi dengan kalimah ahad ataupun kalimah wahdaniyah. Apa maksud wal wahdaniyah tu? Sifat salbiyah yang kita nak bincang pada petang ni. Ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Iaitulah artinya maksud wahdaniyah ini, tiada keduanya baginya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay la saniyah, tidak ada yang kedua, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha Esa, satu je. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Esa. Allah Ta'ala yang kita berimankan, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sebagai Tuhan kita. Tak bagi kita pergi secara umum. Wala fi sifatihi, dan tiada pada segala sifat-sifatnya. Allah Ta'ala tidak ada benda yang berkait. Contoh sifat kita ni berubah dengan sebab apa? Dengan cuaca. Bila cuaca panas, kita akan berubah kulit kita. Kalau kita, sifat kita ni bila duduk dalam iklim yang sejuk, kita akan berubah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memerlukan pada perkara-perkara yang macam ni. Kemudian wala fi af'alihi, dan tidak pada af'al, pada perbuatannya. Iaitulah ihsa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan. Allah Ta'ala tak bergantung kepada bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memerlukan kepada, tak berhajat kepada sesiapa pun. Tetapi makhluk yang lain yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada zahirnya kita melihat berkenaan dengan rukun-rukun iman, ada di sana para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat Allah dijadikan untuk membantu ataupun bertugas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebenarnya Allah Ta'ala bukanlah berhajat kepada para malaikat Allah, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berharap kepada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berharap kepada pergantungan, nak bertuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan mereka melakukan suruhan itu, tanda mereka bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bergantung harap. Dan kita buat ibadah hari ini, kita minta hujan contoh. Kita semayang Jumaat, kita main belajar tentang akidah, kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu suruhannya datang daripada Allah. Semayang Allah Taala suruh semayang. Belajar Allah Ta'ala suruh semayang, belajar. Lebih-lebih lagi belajar berkenaan dengan akidah, Allah Ta'ala suruh kita belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu tentangnya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala suruh kita belajar. Tapi kita berhajat kepada ilmu tersebut. Sebab apa? Dengan ada ilmu, kita yakin dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada rasa keimanan. Bila rasa keimanan, itulah modal kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi maksud berkenaan dengan wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah Allah Ta'ala ini nafi daripada tanfil kam al-muttasil wal munfasil. Ini kita perincikan sedikit lagi, iaitulah wahdaniyah pada zat, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah ringkas ceritanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya jauhar dan a'rad. Ni kita pi istilah lah. Apa maksud jauhar dan apa maksud a'rad ataupun arad? Ini istilah falsafah. Ataupun kita boleh kata kalau mengaji falsafah ni kepala sampah. Memang serabut perut. Bukan perut dia serabut, otak pun serabut dalam mengaji. Sebab tu ada Imam Nawawi rahimahullah tak bagi mengaji ilmu falsafah. Sebab apa? Terlalu dalam, dan kita terlalu mengkaji dan memikirkan terlalu dalam berkaitan dengan bukan Imam Nawawi tetapi Ibnu Salah. Ibnu Salah seorang ulama hadis yang melarang kita belajar berkenaan dengan falsafah. Tapi boleh, bahkan kita belajar tentang falsafah ni sampai sekarang dia belajar di Azhar, dan banyak mesti-mesti Islam yang belajar tentang falsafah ini untuk mengukuhkan lagi akidah umat Islam. Apa maksud murakkabah min jawhar ataupun a'rad? Jadi Allah Ta'ala ternafi daripada jawhar dan ternafi daripada a'rad ataupun arad. Yang jawhar adalah bentuk. Jawhar ni ringkas ceritanya adalah bentuk. Arad ialah sifat yang diletakkan pada bentuk tersebut, pada objek tersebut. Okey, arad kita letak objek, dan jauhar kita letak objek. Minta maaf no. Jauhar objek, arad adalah sifat yang ada pada objek tersebut. Contoh meja ni. Meja ni, tengok depan ni, macam mana meja ni? Jangan tengok saya, tengok meja. No? Meja ni macam mana bentuk dia? Ni lah bentuk dia. Nampak bentuk macam mana? Atas ni macam bujung. Okay. Atas ni nampak punggang atas. Kalau tepi nampak lepir. Lepir. Lepir no? Baik. Maksudnya ini adalah jauhar. Apa sifat dia? Apa arad dia? Sifat dia apa? Sifat dia color koko. Sifat dia kerah. Ni kalau nak test tomoy ni tidak patah peti kering kita no. Ni berat ni. Dia sifat dia apa lagi? Berat. Itu sifat yang tertempel, yang terlekat di pada meja ni, pada meja yang ada di hadapan kita. Jadi Allah Ta'ala bukan macam ni. Allah Ta'ala bukan ada zat ataupun ada objek yang ada sifat pada dia. Sifat boleh melihat, sifat warna kulit, sifat itu bukan. Kita ada jauhar. Jauhar apa? Ni tubuh badan kita. Apa sifat kita? Apa arad kita? Putih. Oh, putih melepak kan? Putih kemerah-merahan. Apa lagi arad kita? Hitam lekap. Hitam kehitaman. Hitam itu emas. Hitam itu apalah, bubuh pilau. Apa lagi kita punya sifat kita?
kasar mungkin, kulit kita kasar, itu adalah aurat. Tapi jauhar ada benda objek yang ditampalkan sifat-sifat tersebut. Maka aurat dan jauhar tak boleh pisah. Dia bukan boleh ada aurat ni, contohnya jauhar ataupun objek, dia punya sifat dia berterbangan di tempat lain. Contohnya meja ada di sini, tapi color dia tu, warna dia berterbangan. Tak boleh. Dia mesti duduk dalam satu keadaan, satu tempat. Maka Allah Ta'ala ternafi dengan wahdaniyah. Yang dimaksudkan dengan wahdaniyah zat ini, ternafinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jauhar dan ada aurat. Nah, ternafinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jauhar dan ada aurat. Itu yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan wahdaniyah yang pertama, itu wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian wahdaniyah pada sifat. Pada sifat ini yang disebutkan di sini ialah fal muttasil ay yakuna lahu qudratani wa iradatani wa hakaza ila akhir sifat. Maksudnya Allah Ta'ala ada dua kudrah, ada dua kuasa. Tenafinya Allah Ta'ala ada dua kuasa, tenafinya Allah Ta'ala ada dua kehendak, kemahuan dia, kemahuan yang berbeza-beza. Ada dua kehendak, seolah macam ada dua Tuhan. Tuhan yang nak menjadikan panas, Tuhan yang nak menjadikan hujan, Tuhan nak jadi musim sejuk dan sebagainya. Maka tenafi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan demikian. Kalaulah ada Tuhan yang bersifat dengan demikian, nescaya akan hancurlah bumi ini. Buktinya sebab apa? Kalaulah ada Tuhan hujan, kerja dia kalaulah tak ada kerja sangat, dia buat turun hujan, tak berhenti-henti hujan. Yang Tuhan panas kata, ish, aku pun nak buat kerja juga. Buh panas, panas hujan, habis hancur, rosak manusia. Tapi Allah Ta'ala ni, buktinya Allah Ta'ala ni satu, dan kudrahnya satu, kehendaknya satu, kuasanya satu. Maka kalau panas, panas terus. Kalau hujan, hujan, maka tidak bertemu. Kalau malam, malam. Bukannya siang dan malam bertukar macam tu. Maksudnya dia ada waktu-waktu yang tertentu. Ini membuktikan bahawa sifat dan perbuatan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun berkenaan dengan wahdaniyah pada sifat Allah Ta'ala yang satu. Dan kemudian wahdaniyah al-af'al, iaitu yang ketiga, berkenaan dengan wahdaniyah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalil berkenaan dengan Allah Ta'ala ni satu pada perbuatan. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ada dua dan tidak ada yang tiga. Ini dimaksudkan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maksud perbuatan ini juga pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga pada berlaku pada alam ini, berlaku pada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berkaitan dengan bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun macam saya sebut tadi, ada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada makhluk-makhluk yang lain juga sebagai tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengkehendaki di atas setiap perbuatan, di atas apa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Contoh perbuatan kita hari ini, mai ke daurah ataupun ke kelas tafakuh ini, daurah kitab turas. Maka perbuatan kita satu, mai ke tempat ni, kita tak boleh pergi tempat lain lah. Tapi barangkali boleh kita buat dua perkara. Kita mai di tempat ni, kita duk bayang dalam kuliah ekon sedap, jasad di sini, tapi tempat tu kita mungkin fikiran kita melayang pergi ke tempat lain. Itu boleh berlaku lah. Boleh berlaku macam kita, ish, kalau duduk dekat latar hijau ni sedap ni, latar hijau lagi
dan kemudiannya sejuk pula. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kita dok bayang macam tu. Mungkin boleh berlaku, boleh berlaku benda yang macam tu. Tapi perbuatannya tetap satu. Tak boleh buat benda yang dua perbuatan ataupun tiga perbuatan dalam satu masa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui di atas perbuatan kita. Jadi bila kita kaitkan dengan perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Maka Allah Ta'ala tidak ada bantuan ataupun perbuatan yang lain untuk membantu akan pergerakan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita fikir di sudut akal. Baik. Kemudian kata musannif lagi, summa yajibu, betul tak? Habis. Fahazihi sittun sifatil ula nafsiyatun wahia al-wujud. Kemudian kata musannif dia nak buat kesimpulan, fahazihi, maka inilah. Dan ini ada maksud ayat baru, dia nak bagi kesimpulan kepada kita. Fahazihi sittun, fahazihi sittun, betulkan baris di situ, sittun, iaitulah maka inilah 6 sifat. Yang pertama, al-ula, yang pertama, nafsiyatun, ialah sifat nafsiyah. Kategori yang pertama ialah kategori nafsiyah, wahia al-wujud, iaitulah sifat wujud, sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah ada padanya al-wujud, sifat adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal khamsatu ba'daha, dan 5 sifat sesudahnya. Wal khamsatu ba'daha, dan yang 5 kemudiannya itu sifat salbiyah, namanya salbiyatun. Jadi salbiyatun ini adalah khabar pada kata al-khamsatu. Dan bermula sifat yang 5 yang kita bincang, baqa, qidam, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 hak kemudian kita bincang ni ialah sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Salbiyah adalah sifat kita menafi perkara yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya lah. Baik, summa, kemudiannya yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Dan kemudian wajib baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada 7 sifat yang kemudian, iaitulah 7 kemudian yang kita nak bincang ini, ialah sifat al-ma'ani. Itu kategori yang ketiga. Apa maksud sifat al-ma'ani? Sifat al-ma'ani ni maksud dia adalah sifat al-wujudiyah, sifat yang ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita nak terjemahkan sifat ma'ani ni, dia akan sebut sifat al-wujudiyah, sifat yang wajib ada, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun ta'rif dia yang panjang, iaitulah fahiya kullu sifatin mawjudatin fi nafsiha qa'imatun bimawjud awjabat lahu hukma, iaitulah setiap sifat yang ada yang bersama-sama pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah sifat ini ada berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan sifat al-ma'ani. Maka sifat ma'ani inilah yang kita akan nampak nanti. Sifat ma'ani inilah yang kalaulah ketentuan kita insya-Allah kalau masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sifat ma'ani inilah kita akan nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya apa? Kita bincang bab qudrah. Bincang bab qudrah. Qudrah apa maksudnya? Kuasa. Qudrah maksud kuasa. Okey, kita nampak orang ni. Contohlah, nampak saya ni di depan. Nampak saya di depan ni dengan adanya saya ke ataupun adanya sifat saya? Boleh jawab tak? Adanya saya kat depan ni, adanya saya ke ataupun adanya sifat saya?
Okey, apa sifat dia? Contohlah kita qudrah, iradah, ilmun, hayun, sama', basar. Apa dia? Qudrah, maha berkuasa Allah Ta'ala. Iradah, maha berkehendak Allah Ta'ala. Ilmu, maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haya, maha penghidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama', maha mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-basar, maha melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-kalam, maha berkata-kata atau berkata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam situasi 7 sifat ini, contohlah kalau kita ambil pada al-kalam, berkata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sifat ini yang kita akan nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata. Contoh macam sekarang ni, tak nampak berkata-kata tapi dengar suara tu ada. Dia nampak tak bentuk suara saya, tapi boleh dengar. Itu tanda wujud. Suara nak main macam mana? Orang tak ada. Contoh nak, kita nak masuk dalam tandas, kita nak tahu macam mana orang dalam tandas. Ketuk-ketuk dia pun suara, tanda ada. Takkan ada buka-buka pintu tak ada orang tapi bunyi pediham. Main kat mana? Ada hantu ke? Ada jemon ke dalam tu? Tak. Maksudnya suara itu menunjukkan tanda seseorang itu wujud. Maka keadaan itu yang akan berlaku di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti, kita hanya boleh nampak sifat ma'ani. Contoh yang ada pada kita hari ini pun, kita melihat seseorang itu berdasarkan bantuan sifat luaran. Kita tak mampu tunjuk. Contoh macam sebelum ni saya pernah buat satu perumpamaan. Seorang tu cantik. Nah, cantik ni pada siapa? Pada muslimat lah cantik. Ataupun saya dapat tahu Ustaz Gatai pula. Ni kalau pada muslimin, handsome muslimin ni. Okey, tunjuk Ustaz handsome tu tak mana? Jadi soalan, walaupun soalan handsome tu tang mana? Dia pun kata, saya handsome tang muka dia. Okey, muka tang mana? Muka tu banyak bahagian muka tu. Dia akan tunjuk saya kenal suruh dekat pipi dia. Maka adakah handsome tu di pipi? Tak. Try buang pipi tengok. Panggil doktor bedah, buang pipi. Jadi apa? Rompok. Dia tak cantik lah Ustaz. Tak cantik. Maksud dia, contoh lawa tamar ni, hitang hidung tu mancung. Hidung orang Melayu tak macam ni mesti ada kacukan ni. Buat mudahan ambil hidung, kata handsome tak hidung tu. Tengok hidung saja, handsome tak? Tengok hidung, belek hidung. Ish, lawa tau. Tak lawa. Ada 2 lubang. Lawa tak? Tak. Tapi bila dilekatkan di muka tu jadi lawa. Handsome tu bukan sifat. Handsome tu bukan satu benda yang kita boleh tunjuk, tapi satu sifat yang ada, yang muncul gabungan daripada mata, pipi, bibir dan sebagainya, dahi dan sebagainya. Maka kewujudan itu ada, tapi tak mampu kita nak tunjuk. Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih-lebih lagi. Jadi kita belajar tentang sifat ma'ani ini, nak menunjukkan bahawa sifat itu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bukti itu kita boleh lihat. Contoh yang pertama dalam kitab ini disebut wahya al-qudratu, dan iaitu sifat yang pertama dalam bab al-ma'ani, sifat yang wajib ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qudratu artinya kuasa. Baik, artinya kuasa. Jadi di sana para ulama kita ni nak menterjemah makna kuasa ni. Nak ada kalau ulama pada kalau kita pernah dengar yang buat kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah nama kitab dah. Kitab Jawi kita lah. Kitab tu kitab yang selalu dibaca di pondok-pondok ni. Yang nama dia Pada'in. Pada'in. Jadi dia menterjemahkan al-qudrah ni bukan yang maha, yang berkuasa, tapi dengan istilah berkuasa. Maksudnya bukan berkuasa. Kalau berkuasa, jadi dia perbuatan. Ni bukan terjemah ke bahasa Melayu, ni terjemah ke bahasa Arab. Nah, maksudnya kalau bahasa Arab,
dengan fi'il mudhari'. Masa fi'il mudhari' ini ataupun perbuatan, kalau tak ada benda dia tak berkuasa, tak ada sesuatu dia tak berkuasa. Tetapi diterjemahkan dengan maksud isim, dengan kata nama bersifat berkuasa, maka bila diterjemahkan dengan kata nama, dengan isim, maka dia senantiasa berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam keadaan berkuasa. Baik, dalam sifat ni al-qudratu, sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita sebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang qudrah ialah sifat azaliyah. Nah, sifat azaliyah ya'ti biha ijadun kull mumkin wa a'damihi ala wafqil iradah. Ini dalam syarah, dalam matan kita tak adalah, cuma dalam syarah disebutkan yang dimaksudkan dengan qudrah adalah sifat azaliyah, sifat yang sejak dulu lagi, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat qudrah ini, dengan sifat berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ini, iaitulah mengadakan sesuatu benda dan mentiadakan sesuatu benda. Nah, ini maksud kuasa Allah Ta'ala ialah mengadakan benda mungkin, iaitu mengadakan benda makhluk dan mentiadakan makhluk tersebut. Ini satu benda yang kita kena fikir. Kita ni, contohlah, kita buat program, kita nak mengada, kita ada kuasa juga. Kita ada kuasa untuk mengadakan sesuatu, tapi belum tentu kuasa kita tu bila kita buat mampu merealisasikan ataupun mengadakan benda tu sungguh. Contoh, kita bajet hari ni, kalau boleh jangan hujan. Kalau hujan susah kita nak buat program. Maka hari ni lah kalau hujan, alhamdulillah. Cuma kalau kita dah buat kenduri ke, nak buat program yang ada tempat lapang dan sebagainya, kalau boleh kita minta jangan hujan. Itu kemampuan kita sekadar tu, bubuhlah kemah apa semua. Tapi kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak kita. Kuasa kita, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi kuasa kita. Allah turun hujan, kita tergendala program kita. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa mengadakan kita, menciptakan sesuatu, dan kuasa mentiadakan sesuatu. Kita ada kuasa mentiadakan sesuatu, tak boleh nak menghalang, dan tak boleh nak mentiadakan sesuatu perkara, tak boleh nak mentiadakan sesuatu benda yang kita nak, tak mau ada di atas muka bumi ini. Itu adalah satu bentuk kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan iradah, yang berkaitan dengan kehendak, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat ini dimaksudkan dengan sifat al-ma'ani, iaitu qudrah. Jadi qudrah ini dia ada ta'liq. Maksud ta'liq ini adalah ada kaitan, ada kait mengait di antara satu sama lain. Jadi qudrah Allah Ta'ala kaitannya dengan apa? Kaitannya ialah dengan makhluk, dengan benda yang mumkinat, benda yang asalnya tiada kepada benda yang ada. Jadi ini bukti bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Bukti dia apa? Alam ini, Allah Ta'ala berkuasa mengadakan alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengadakan lautan yang luas. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengadakan langit yang luas dan sebagainya. Maka ini semua bukti bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, maha melakukan perkara-perkara yang kita tak mampu nak lakukan. Nah, ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan al-ma'ani. Baik, tekat tu dulu untuk sifat ma'ani. InsyaAllah minggu depan kita sambung apa kaitan sifat qudrah dengan iradah. Baik, dia suasana ada lain duduk kat luar ni. Beza dengan duduk dalam masjid. Baik, kita sambung fiqh sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fiqh kita, kalau tak silap saya, kita baru selesai berkenaan dengan
istinja, no? There. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk apa? Ada kitab tak? Ada pun tak tanda satu pun. Bab istinja. Kita masuk bab wuduk, ha? Betul tak? Bab wuduk, ha? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok pada muka surat yang ketiga. Kalau ada kitab muka surat yang ketiga, bawah sekali, dua sebelum bawah, baris dua sebelum bawah. Itulah kata musannif kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darin amin. Iaitulah furudul wudu sittatun. Bawah sekali, dua baris kedua sebelum bawah. Furudul wudu sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, as-sani ghuslul wajhi, as-sadisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ila al-ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Nah, ini benda yang selalulah kita dengar berkenaan dengan perkara-perkara yang fardu ketika mana mengambil wudu. Jadi perkara ini adalah wajib untuk melengkapkan ataupun untuk menyempurnakan berkenaan dengan wudu. Jadi pertama sekali, bila kita sebut furud, apa maksud furud? Ialah fardu. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu? Fardu ini ialah dari segi syaraknya makna dia alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi maksudkan dengan syarak ini iaitulah benda wajib ataupun benda fardu ialah sesuatu yang diberikan pahala di atas tiap-tiap perbuatannya dan diiqab dan disiksa, diberikan dosa di atas segala mereka yang meninggalkannya. Jadi kalau kita tinggalkan wudu, bukanlah secara total lagi berdosa, tapi kita tinggalkan wudu sehingga kan kita tak semayang, ataupun kita tinggalkan wudu dan kita semayang sekalipun tetap dikira sebagai perkara yang dosa. Contoh yang pertama, dia tinggal wudu tak semayang, dua kali haram. Nah, maksudnya dia tinggalkan benda yang wajib, maka berdosa pada dia. Dan yang seterusnya, yang kedua, situasi yang kedua, dia tinggal benda yang wajib tapi dia semayang. Semayang tu wajib tapi dia tak ada ayat semayang, maka tidak sah, seolah-olah macam tak semayang, juga berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya kefarduan ataupun perkara yang berkaitan dengan nak mengesahkan sembahyang itu adalah 6. Yang pertama, an-niyatu, al-awwalu an-niyatu. Maksudkan dengan niat ialah kita ini basuh pada anggota yang tertentu, iaitulah basuh pada muka. Itu adalah mahallun niat, tempat kita nak niat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tak apa lagi kita ada perbahasan yang berkaitan dengan niat. Kemudian yang kedua, as-sani ghuslul wajhi, iaitulah basuh muka. Basuh muka adalah rukun daripada rukun yang diwajibkan kepada kita untuk sah ayat sembahyang. Dia punya had dari mana? Hadnya awal umur rambut sampailah bawah dagu. Dan kalau sebelah tepinya muka ni adalah
sebelah cuping telinga ataupun anak telinga kita yang sebelah kanan sampailah anak telinga yang sebelah kiri. Itu adalah had muka. Bila had muka ni wajib kita kena ayak pada dia. Ada bulu yang tumbuh pada kawasan muka. Contoh nak, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tialat hidung ni. Tialat tu bulu pula panjang. Di atas pipi bulu tu dia panjang semeter. Semeter panjang. Maka bulu tersebut tumbuh di atas muka. Bila tumbuh di atas muka, wajib kita kena basuh bulu tersebut. Sebab tumbuh di atas muka. Contoh apa dia lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni bulu yang tepi ni segmen orang panggil. Orang lelaki ada juga yang kalau dia nak ikut Korea dia simpan panjang. Nah, kalau muslimat panjang, kalau dia panjang, dia tumbuh di atas kawasan muka. Bila tumbuh di atas kawasan muka, perhatian pada muslimat, maka dia kena basuh ni tepi-tepi ni. Sebab dia tumbuh di atas kawasan muka. Dan sebelum daripada itu adalah cuping telinga. Dalam cuping telinga tu ada bulu di tepi segmen ni, maka itu wajib kepada untuk basuh. Sebab tumbuh di atas muka. Dan kawasan muka ni jugalah kawasan yang boleh dilihat. Muka adalah kawasan yang boleh dilihat dan bukan aurat bagi muslimat. Laki pun bukan aurat lah. Tapi maksudnya bagi muslimat, muka bukan aurat. Jadi bila muka ni bukan aurat, maka had dia di mana yang boleh lihat? Hadnya awal umur rambut, awal tumbuh rambut, dan sampai bawah tulang, dua tulang belahan dagu ni. Maksudnya bawah ni, bawah ni kalau muslimat yang isi lebih sikit, yang terkeluar isi ni, itu adalah aurat. Ni bawah tengkok ni, bawah leher, itu adalah aurat. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Bila betul Arab pakai tudung cantik dah. Pasal nak kalau kita pakai telekung, kita tak pakai telekung, muslimat pakai telekung. Nah, muslimat yang pakai telekung, bawah telekung tu dia lebihkan bahagian dagu tu. Kan? Ada telekung yang tutup dagu. Itulah cara tutup aurat yang sempurna. Tapi kita tutup dalam sembahyang, luar sembahyang kita tak tutup bawah ni. Bila tak tutup bawah ni, hati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang boleh menyebabkan ternampak aurat kita. Saya tak kata mesti pakai yang tudung dalam tu kena pakai, tak. Cuma labuhkan sedikit. Labuhkan sedikit lebih sempurna menutup aurat. Kalau pakai yang dalam tu, lebih sempurna, lebih cantik tutup aurat. Nah, saya bukan kempen, saya tak jual kat pasar malam ni yang bukan pasal malam ni, orang panggil apa ni, pasal dia yang jual bawah tu. Saya tak kempen apa, cuma saya kata lebih sempurna muslimat pakai yang tu tutup aurat. Dia nak ambil pakai, pasal nak tengok kan, dia nak ambil, dia pakai tu sebab lebih sempurna. Dan kalau tak pakai pun tak apa, cuma labuh sikit, tarik depan sikit supaya tutup. Sama juga macam kita pakai, yang muslimat pakai yang tutup bahagian lengan tu. Saya tak kata mesti kena pakai, tak. Tapi bila pakai lebih sempurna menutup aurat, terpelihara. Contoh kalau kita nak buat kerja, kita berjalan ke, kita angkat tangan ke dan sebagainya, bila terbuka bahagian lengan, paling kurang tak nampak lengan kita lagi, nampak yang kita pakai tu. Maksudkan dia tidak nampak terus pada warna kulit. Jadi ini bahagian muka yang boleh dilihat. Maka kalau sesiapa yang pakai purdah ataupun pakai niqab tutup muka, selesai, maka dia telah menyempurnakan tutup aurat. Namun bukan syarat kena pakai purdah. Dan kadang-kadang kita ni pakai purdah ni, kita rasa benda tu mesti kena tutup. Tidak, kena, jangan salah faham. Sebab kadang-kadang bila saya tengok orang pakai purdah ni bila nak pakai nak makan sampai sumbat nasi dalam bawah ni, tarik sumbat, tarik sumbat, sepa pula dah. Jangan bila macam tu. Bila kita pakai ni, konsep dakwah tu luas. Maksudnya bila nak makan, buka lah. Bukannya aurat tak ada fitnah apa, buka makan. Orang tengok, ish, takkan nak berkenan, tapi tengok muka dia saja, ramai lagi muka orang lain nak tengok, kan? Betul tak? Muka tu bukan aurat. Makanlah. Contoh berhenti suami, isteri ataupun dengan kawan-kawan segrup dia, semua pun dah
pundah kala merah, oranye, hijau, semua kan pundah. Tak apalah, sekawan kan pundah. Alhamdulillah, bagus. Saya suka orang yang pakai pundah. Tapi bila dia makan, contohnya duduk makan dan sebagai tempat mana terbuka, terpulang. Bila dia nak makan, apa salah buka? Tak ada salah apa buka. Sebab muka bukan aurat. Saya takut salah faham orang yang pakai pundah ni, dia rasa muka tu sebagai aurat. Itu yang takut salah faham. Bila kita buka, orang tengok, ish, boleh pula buka. Itu satu dakwah sebenarnya. Satu dakwah kepada kita bagi pengetahuan cara memakai niqab pundahnya macam ni. Jadi contoh, bila ada hajat sesuatu, bila nak masuk dalam satu kawasan yang ada pengawasan, pagat minta, cik puan minta tolong buka purdah tu, nak tengok muka ni betul tak apa semua, takut apa ni lelaki. Contoh dia tak boleh, haram, mana boleh tengok muka saya, contoh dan sebagainya. Tak boleh, dia jangan sempit sangat pemikiran tu. Boleh buka sekadar hajat, buka, dah selesai urusan, tutup balik. Itu kefahaman berkenaan dengan pundah. Nah, baik. Buktinya kata benda ni tidak diwajibkan ataupun tidak ada tuntutan yang melebihi daripada tahap wajib. Bukti dia bila sembahyang makruh kalau kita pakai pundah, makruh, no? Dan tak kalau kita niat ihram untuk menunaikan umrah ataupun haji, tak boleh tutup muka, no? Itu bukti kan. Jadi perkara ni kita kena luaskan kefahaman. Contoh kalau pergi makan mana-mana, dan ziarah, pergi kenuri ke, ataupun pergi mana-mana tempat yang memerlukan kepada, contoh orang jamu makan, contoh pergi ziarah orang, mesti orang jamu makan. Dia jamu makan, bila bubuh straw dah tu, tuan rumah tengok apa lah dia ni buat kan. Jadi orang tuan rumah yang tak faham ni, kalau tuan rumah yang faham tak apa, tuan rumah yang tak faham dia kata, ish, macam ni ke agama? Nampak susah sebenarnya, nampak susah. Jadi bila bubuh karipap, buh lulih kan, sumbat dalam mulut, ya tuan rumah kata masuk sungguh ke dalam mulut tu. Jadi benda tu ihtimal yang serupa. Tapi tak ada masalah, kalau nak buat silakan. Cuma bila kita faham situasi ataupun faham hukum yang sebenar, itu bukanlah aurat, dan tak salah pun kalau melihat muka, nah. Baik, itu bahagian muka. Apa lagi muka? Muka benda yang ada di hadapan ni. Contoh benda yang kita bukan benda yang terbuka. Contoh hidung. Hidung bukan kawasan muka. Hidung ya kawasan muka, tapi lubang hidung bukan. Sekali ambil batang pek sobat pula lah hidung tu. Itu tak boleh lah. Itu bukan bahagian yang diwajibkan untuk meratakan air. Ataupun celek mata, buka laluah, buh yang baik tu kan, tak boleh. Sebab apa? Itu bukan yang kawasan muka yang wajib kepada kita untuk kita basuh dan kita ratakan air. Baik, itu bahagian muka. Kemudian as-sadisu al-ghuslul yadain, iaitulah yang ketiga, basuh tangan ma'al mirfaqain, berserta dengan dua siku. Dan dua siku ni sampai mana? Sampai kedua siku. Siku ni hak dia sampai pergelangan tangan kita, itu hak dia. Tapi bila dia wajib untuk sampai ke siku, dan kaedah wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, tidak sempurna benda wajib melainkan dengan kita kena lebihkan basuhan, baru yakin kata benda tu kena. Kalau kita basuh cun-cun, contoh kita suar baik sampai tekat ni, tak lebih membazir nanti, contoh tak yakin, tak sempurna wuduk kita, belum tentu sampai ke siku, kadang-kadang dia kurang sikit. Jadi kita basuh lebih sampai ke atas, lebih daripada siku ni, orang panggil apa ni, nak masa kita ni. Ataupun basuh sampai ke ketiak pun tak apa. Itu disebutkan sebagai ghurran muhajjalin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka akan lebihkan basuhan. Di antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dia akan lebihkan basuhan. Contoh kalaulah basuh kaki sampai buku lari, dia akan basuh sampai ke betih basuh kaki. Sebab apa? Itu bukan membazir, tapi sunnah Nabi SAW. Dan kawasan-kawasan itulah yang akan bercahaya di hari akhirat kelak. Jadi basuh tangan ini di antara rukun.
Jadi basuhnya daripada hujung jari sampai dah ke siku, hujung siku, dan lebihkan basuhan. Maka setiap apa yang tumbuh pada tangan kita wajib untuk basuh. Bulu ke, ataupun contohlah bila kita ni terkoyak isi, contohnya kena pisau, bila pisau terbelah, maka air perlu dimasukkan. Sekadar mana kemampuan lah. Maksudnya bila terbelah, contoh ada kudih buta ke, kudih celek ke, kan. Jadi bila kita hotel tu terbuka ataupun terkoyak luka tersebut, maka kena bagian air juga. Lain kan kalau darurat. Bila darurat tak boleh kena. Kalau kena air, dia akan menyebabkan lagi berlakunya sakit tersebut, akan menyebabkan lagi dia punya sakit dia. Maka ketika tu boleh tayamum ganti saja tempat tu, tapi yang lain kena sempurnakan juga wudu dah. Baik, itu bahagian tangan. Tak apa, ni kita secara ringkas lah, sebab semua maklum insya-Allah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashu syai'in min ar-ra'si, iaitulah basuh yang bermula. Yang keempat, menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Basuh sesuatu daripada kepala kita, bukan basuh semua. Kalau mazhab Imam Malik rahimahullah, maka wajib kepada dia untuk basuh semua. Masya-Allah, benda apa tu? Tak sibuk itu tiap malam. Baik. Maka kalaulah bagi basuh dari kepala, mazhab Imam Malik rahimahullah, basuh sekalian kepalanya. Basuh semua rambut yang ada di atas kepala dan kepala keseluruhannya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ialah sapu sebahagian daripada kepalanya. Iaitulah di awal umbul rambut, ataupun di tengah-tengah rambut, tidak menjadi masalah. Jadi yang pentingnya sebahagian, paling kurang 3 helai rambut kena pada air tersebut. Jadi kalau contoh dia tu cari awal tumbuh rambut tak jumpa, sebab apa? Dia botak tengah. Jadi awal rambut dia tahu nak tengah-tengah ni, botak tengah, memang tak ada lah awal tumbuh rambut dia. Jadi dia nak kena basuh kat atas hujung kepala ke? Tak, basuh di awal kepala juga boleh. Sebab ma'ruf ataupun urufnya adat orang tumbuh rambut di bahagian depan. Tak ada masalah bagi mereka yang botak tengah ni, jangan risau, boleh juga basuh, tak ada masalah. Itu adalah berkaitan dengan basuh bahagian. Dan disunatkan untuk kita basuh kesekalian kepala kita, sunat. Tambah-tambah musim panas ni seronok, kalau boleh dengan baju-baju kita nak basuh sekali semua. Banyak dia rasa sejuk, ada aircon. Jadi basuh macam mana? Basuh dengan kita ambil celupkan air dan kemudian sapukan daripada bahagian depan ke belakang dan patah balik. Maksudnya daripada kita letakkan ibu jari di bahagian telinga kita, kemudian air yang ada di hujung jari, ibu jari jari telunjuk ini, daripada bahagian depan sampai ke belakang, kemudian patah balik. Dia hanya had kepala sahaja. Contoh kalau muslimat rambutnya panjang, rambut sampai ke mana? Sampai ke pinggang. Jangan pula dia buat ni sampai ke pinggang, memang tangan tak lepas ke belakang, memang tak lepas. Jadi setakat mana saja? Setakat had tumbuh rambut kepala dia saja, daripada mula depan sampai ke belakang, patah balik. Itu saja. Jangan sampai ke belakang, takut terkilah tangan ni. Kalau lelaki pun rambut panjang, takat tu saja, jangan kita lebihkan. Itu sunnah Nabi SAW, boleh kita amalkan. Baik. Itu sapu, bukan basuh. Sapu kepada famsahu bi ru'usikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran. Maka sapulah pada kepala kamu. Ini adalah satu bukti, bukan basuh, tetapi dengan kita menyapu sahaja. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, iaitulah yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Al-ka'bain, iaitulah dua buku lari. Dua buku lari tahu tak tahu mana? Di buku lari itulah.
bukan buku 5, buku lali. Baik, makna dia iaitulah kita basuh apa yang tumbuh di kaki kita sampai kedua tulang yang berada di kaki kita dan lebihkan sedikit. Maka setiap apa yang tumbuh bawah kuku kita, kalau kuku yang panjang, maka dia ada ruang udara pada kuku tersebut, kita kena basuh bawah. Kalau ada bubuh kala pada kuku, contoh kalau terlekat gam, bukan gam uhu, gam gajah tu. Gam gajah kalau dia kerah, maka kita kena kikiskan gam tu untuk ratakan, ratakan ayak. Kalau liquid paper okey lagi, dia boleh kembang. Kalau pen tak apa, dia bukannya menutup kulit, tetapi kalau gam yang keras tu, perasan kalau kita lekat pada tangan kita, dia akan ada selaput lagi atas, dia akan kerah pada tangan kita ataupun pada permukaan kulit kita. Maka kalau macam tu, kita kena buangkan, kena kikiskan apa yang tumbuh pada kaki kita dan pada kulit kita. Dan kalau cat pun sama. Cat, kalau kita ni bukan tukang cat, kerja kita bukan tukang cat, bila setahun sekali nak raya baru kita cat, ataupun ada program kebajikan sikit, pergi cat sekolah. Contoh kita student mahasiswa-mahasiswi ni ada buat program kebajikan sikit, pergi sekolah mana, pergi cat sekolah, mahasiswa cat sekolah, okey dah tu. Cat sekolah, kerja kita bukan tukang cat. Bila kita bukan tukang cat, maka bila kita nak sembahyang, kita kena selesaikan kita punya cat kita. Tak boleh ada satu pun, sebab itu menghalang kepada ayak kena pada kulit. Sama juga macam sembelihan ayam. Ayam bila kita sembelih, darah tu kadang-kadang kerah. Bila kita bukan bidang kita dan bukan pekerjaan kita sebagai tukang sembelih ayam, maka bila kita nak sembahyang, lepas kita sembelih ayam, kita kena selesaikan tengok darah-darah apa yang lekat pada tubuh badan kita, dan lebih-lebih lagi khusus pada bahagian wudu, maka kita kena selesaikan. Tapi kalau kerja dia tukang cat, hari-hari rezeki dia cari makan dengan dia ambil upah dengan cat, maka di sana ada kemaafan, ada rukhsah di sana, boleh dia sembahyang walaupun dia tak selesaikan dia punya cat dia, yang ada pada tangan ataupun ada pada tubuh badan dia. Dan sama juga macam orang yang zabah, yang tukang sembelih, kerja dia memang tukang sembelih, maka di sana ada rukhsah, ada kelonggaran, boleh dia sembahyang dalam keadaan yang tak suci semuanya, disebabkan memang mata pencarian dia ke arah itu. Itu adalah berkaitan dengan kaki dan bahagian-bahagian yang lain. Sama juga contoh bila kita pesiang ikan, potong ikan, potong ikan. Jadi ada sisik ikan yang kena pada kulit kita, maka sisik itu dia menghalang air kena pada kulit, maka kita kena selesaikan. Andai kata contoh kita duk semayang, angkat tahiyat, tengok betul tang jari kita ada sisik ikan satu tang itu, tak sah semayang kita, disebabkan semayang wudu tidak sempurna. Maka kaitannya dengan tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Maksudnya bila kita tengok ada sisik di hujung jari, maksud kata basuh kaki kita pun tak sah, walaupun kita dah basuh. Tak boleh kita pergi dekat tandas, kita kuih-kuih tu basuh tang jari, tak boleh. Maksudnya kita kena basuh balik tangan bagi elok. Maka bila dia tak sempurna basuhan sebelah kiri, tak sempurnalah basuhan sebelah kanan, maka tak sempurnalah basuhan sebelah kiri. Dia kena ambil lain belah kiri, basuh lain kepala, ambil lain telinga, kemudian basuh tangan kaki kanan, basuh balik kaki kiri. Maksudnya itu maksud tertib, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Walaupun kita dah basuh dah kaki sempurna, tapi masih belum selesai. Tengok tangan ni ada lagi saki-baki cat ataupun saki-baki yang menghalang kita ni basuh daripada tangan kanan, maka kita basuh bagi elok balik belah kanan, basuh semula tangan kiri, basuh semula kepala, basuh semula kaki kanan dan kaki kiri. Itu adalah
tertib yang sebenar. Selalu kita ni bila ada cat di tangan, kita dibasuh tangannya. Masalah sebab dia tak sempurna wuduk, dia itu tidak dinamakan sebagai tertib. Sebab tertib ialah menyempurnakan anggota wuduk satu tempat sebelum berpindah pada anggota wuduk yang lain. Basuh muka dah sempurna dah, asal sempurna, pi tengok dekat cermin, tengok-tengok masih ada lagi tumpuk-tumpuk ataupun benda yang menghalang kepada kita untuk air sampai ke kulit muka kita. Maka ketika itu kita kena ambil air wuduk semula, ya? Itu dimaksudkan dengan tertib. Jadi tertib dalam wuduk ini bukan mualah. Maksud mualah ni berturut-turut, lepas basuh muka kena basuh tangan, lepas basuh tangan kena basuh kepala, lepas basuh kepala kena basuh kaki. Tidak. Contoh dalam semayang sekalipun, bila kita dah semayang, tengok-tengok di jari kita ada sisip ikan yang menghalang kepada kita untuk air kena pada tangan, tetapi wuduk tak batal, maka kita pi ke tandas, basuh tangan tersebut dan sempurnakan wuduk kita. Yang penting jangan batal ataupun jangan ada perkara-perkara yang batalkan wuduk, kentut ke dan sebagainya. Contoh kalau kita basuh tangan di rumah, basuh pergelangan tangan di rumah, kemudian kita keluar rumah, kita basuh muka dan baki wuduk di masjid, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab ia tak semestinya berturut-turut. Boleh buat macam tu. Tapi peliklah basuh tangan di rumah, sekali singgah rumah kawan dia basuh muka, pi singgah rumah kawan dia seorang lagi basuh tangan sampai ke siku, singgah rumah kawan seorang lagi pi sapu kepala saja. Ni nak pinjam tandas tak? Buat apa? Sapu kepala, ambil wuduk, nak sembahyang Jumaat, ya. Sampai di masjid basuh kaki. Tapi siapa yang ambil sembahyang basuh kaki no? Tapi dia dah ambil sembahyang start daripada subuh lagi, dia ambil sikit-sikit. Boleh tak macam tu? Boleh, tapi dia tak dapat pahala mualah berturut-turut. Okey, itu ringkasan berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan ambil wuduk. Ada apa nak tanya tak tentang wuduk ni? Ada soalan nak tanya? Dengar ke? Boleh mikrofon. Tak apa, nak tanya kat situ boleh. Dengar kot. Tatu bahagian wuduk. Okey. Okey, baik. Allahumma salli. Dia ada dai no? Rambut. Ada rambut, dia ada rambut dan rambut diletakkan dai. Kemudian ada tatu di kawasan wuduk dia. Dan kemudian ada apa? Ada warna kuku. Macam mana dia nak buat? Dia sudah bertaubat. Okey, bila dia sudah bertaubat tu, kita boleh pergi kepada dua benda lah. Yang pertama, dia taubat daripada seorang kafir kepada Islam. Dan yang kedua, dia sudah Islam dan dia sudah mengetahui benda tu haram, tapi dia saja buat. Dan kemudian dia bertaubat. Itu beza. Jadi kalau kita ambil situasi orang kafir tu, dia ada tatu di badan dia, dan dia ada dai di rambut dia, dan dia ada warna kuku di kuku dia. Jadi bila dia masuk Islam, Islam ni tak memberatkan orang yang macam ni. Maksudnya meringankan. Dia boleh semayang dengan kadar kemampuan dia, dan dia ambil semayang macam mana ambil semayang. Contoh, kalaulah kita minta supaya dia buang tatu seluruh pada badan dia, itu mungkin boleh menyebabkan maut. Maksudnya dia akan kalau tatu ni dia lekat kat kulit, dia kena buang kulit dia apa semua, itu akan menyebabkan kesakitan pada orang yang baru masuk Islam. Maka rukhsah, kelonggaran diberikan pada dia. Cuma dia kena gantikan dengan tayamum lah. Tayamum supaya anggota-anggota yang tak kena wuduk itu
diganti dengan tayamum. Maka dia boleh sembahyang macam biasa. Tapi dalam proses kita kena beritahu benda ni tak boleh dan sebagainya. Maka kalau bagi orang yang dah Islam tapi dia tahu kata benda tu salah, dia buat juga, kemudian dia bertaubat, maka tidak ada cara lain, dia kena buang benda yang ada pada dia. Kalau dye rambut, kalau dia seorang perempuan sekalipun, macam mana dia nak mandi wajib? Nah, orang apa kena cukur botak. Itulah cara nak mengistiqamahkan dia ni pakai tudung. Betul tak? Jadi kalau lepas ni muslimat tanya, macam mana ustaz, kami nak bagi kawan kami ni pakai tudung, malam pergi cukur rambut dia. Esok bangun tengok rambut tak ada, dia cari tudung kawan dia. InsyaAllah nak tunggu 2-3 bulan tumbuh rambut, dia istiqamah insyaAllah pakai tudung. Tapi jangan buat macam tu lah, saja je melawak. Jadi dia kena cukur rambut dia. Sebab apa? Sebab itu adalah anggota daripada badannya, dan dia wajib kena mandi wajib, dan dia kena basuh rambut sebahagian daripada rambut dia. Kalau semua rambut dia ada dry, maka tak dapat tidak, dia kena cukur. Kemudian kalau kuku dia ni adalah tempat yang penghalang wuduk juga, maka tak dapat tidak, dia kena buang. Sekadar mana kemampuan dia kena buang semua. Sebab dia tahu benda tu haram, tapi dia saja buat juga, dan dia pun taubat. Dan kemudian sama juga dengan tatu, dia kena buang tatu tersebut. Kalau tidak, sembahyang dia tidak sah. Dan kalau tidak, maka dia ni hadas besar, maka dia tak sah hadas besar dengan mandi wajib, dan dia tak sah juga kalau kena pada anggota wudu, dia tidak sah juga. Sebab apa? Menghalang pada kena kulit yang asal. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.